Baik, kita teruskan dengan bab 2, perwakilan data, tajuk 2.13, menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifar yang kedua, iaitu substitution sifar, iaitu Pigpen sifar. Sebelum ni kita dah belajar substitution sifar, kaedah yang pertama iaitu Caesar sifar. Okey, untuk yang Pigpen sifar Okey, sebelum ni kita dah belajar reverse cipher, songsangan perkataan, songsangan ayat. Kemudian kita ada substitution cipher, Caesar cipher, kita dah belajar minggu lepas. Okey. Dan hari ni kita masuk dengan tajuk Pigpen cipher lah. Okey, dan juga transposition cipher. Okey. Okey, Pigpen cipher dikategorikan sebagai substitution cipher geometri yang mudah. Okey. Setiap abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Ini kamu kena ingat, Pigpen dia menggunakan simbol grafik untuk menggantikan abjad. Dan kamu perlu mengetahui simbol-simbol grafik bagi Pigpen cipher lah. Okey. Kemudian garis sempadan yang menghasilkan simbol grafik unik dalam Pigpen cipher ialah kunci bagi cipher ini. Jadi kunci untuk cipher ini ialah garis sempadan. Okey. Jadi kita boleh tengok bagaimana kaedah Pigpen cipher ni. Okey. So untuk yang pertama ni kita ada 4 garis lurus Ada macam main tic-tac-toe Okey, so kita susun garis ini yang dinamakan sempadan sempadan 4 garis ni. So kita susun abjad bermula dari sebelah kiri bahagian atas sekali, A, B, C. Kemudian kita sambung D, E, F di bawah, G, H, I di bawah sekali. Okey, ini susunan dalam Pigpen cipher untuk yang sehingga I. Kita sambung dengan huruf J pula. J, K, L. Sama susunan dia, mula dengan atas, kemudian bahagian bawah, dan yang bawah sekali P, Q, R. Jadi bezanya dekat bahagian J hingga R ni ialah ada titik pada sempadan dia, susunan titik. Okey, pada huruf-huruf ini. So J, K, L. Kalau kamu tengok J titiknya berhampiran dengan sempadan. K di atas sempadan. L berhampiran sudut bucu sempadan yang sebelah kanan. Okey, kamu kena ingat dia punya susunan titik untuk J, K, L. Untuk M, N, O. Okey, susunan dia. Okey, yang M di sebelah kanan di tengah-tengah. N titiknya di bawah tengah-tengah. O di kiri tengah. Manakala P, Q, R. P, Q, R di atas penjuru kanan untuk P. Q titiknya berada di atas. R di penjuru kiri huruf R. Itu yang membezakan J hingga R dengan huruf A hingga I. Okey, itu perbezaan dia. So ini A sampai R. So bagaimana pula untuk S, T, U, D? Okey, caranya kita ada 2 garis yang bersilang dan kita susun S, T, U, V dari atas, kiri, kanan, bawah. Itu S, T, U, V. Manakala X, Y, Z sama juga, dia ada susunan titik. Okey, jadi satu tak ada titik, satu lagi ada titik. So untuk W, X, Y, Z ni titiknya berada di bucu setiap sempadan. W di bawah, X di belah kanan, Z di atas, Y
sebelah kiri. Okey. So ini ialah susunan abjad dengan sempadan dia. Okey, garis sempadan yang berbeza membentuk simbol grafik yang berbeza. Okey. So yang ni kamu kena ingat kedudukan dia dan juga kedudukan titik bagi setiap huruf. Okey, bagaimana kita apakah perbezaan antara scissor cipher dan pick pen cipher? Okey, untuk scissor cipher kita menggunakan kunci anjakan. Anjakan. Maksudnya kalau K dia 5, kita anjakkan huruf A tu 5 kali ke kanan. Okey, 5 anjakan ke kanan. Manakala pick pen cipher, kuncinya kita gunakan garis sempadan. Okey, itu perbezaannya. Okey, so kita tengok bagaimana abjad dan perwakilan simbol pick pen yang berpadanan. Okey, untuk huruf A garis sempadan mewakili ataupun kita gantikan dengan huruf. So ini ialah garis sempadan bagi setiap huruf A sampai Z. So macam mana nak tentukan dia? Okey, kita tengok huruf A. Huruf A, okey. Mana garis sempadan dia? Yang ini. Kanan dan bawah. Okey, kanan dan bawah. Jadi, garis sempadan dia bentuk macam L terbalik. Okey, bagaimana pula dengan B? Okey, B kita tengok ini garis sempadan dia. Kiri, bawah, kanan. Jadi, kita lukis garis sempadan dia sebagai seperti huruf U. Kiri, bawah, kanan. Okey. Okey. Kalau C macam mana? C. Okey. Kalau C kalau kita tengok sebelah kiri dan bawah. Jadi dia bentuk L. Bentuk L. Okey. Kalau H, kita tengok H, kiri, atas, kanan. So, kita tengok H kat sini, kiri, atas, kanan. Okey. Contoh K. K, kiri, bawah, kanan. Ada titik. So, dia punya bentuk ialah bentuk macam U tetapi dia ada titik. Beza dengan B tadi kan. B tak ada titik. So, K dia ada titik. Dan seterusnya. So, daripada contoh ni, kamu boleh tengok kedudukan sempadan dia bagi setiap huruf. Okey. Kita ambil huruf T pula. T dia bentuk segi, ni ada macam muncung ni kan. Okey. Jadi, T bentuk dia macam ini. Lebih besar atau. Lebih besar ni. Okey. Dan seterusnya lah. Z, dia macam ada payung dan titik. Payungnya dengan titik. Okey. Jadi kamu boleh tengok bagaimana kedudukan sempadan bagi setiap abjad. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh mesej selamat pagi disulitkan menggunakan kaedah pick pen cipher. Okey, ini garis sempadan bagi setiap abjad. Okey. So kita tukarkan setiap abjad dengan simbol sempadan tadi. Okey, untuk S. Untuk S ialah bentuk dia macam ni. Jadi kita tuliskan di bawah huruf S untuk simbolnya. Untuk E. E bentuk kotak ataupun petak. Jadi kita lukis petak. L macam L. Tapi dia ada titik. So kita lukis L titik. A bentuk dia macam C. C terbalik. Okey. L terbalik sebenarnya. Okey. M, C terbalik ada titik.
A tadi L terbalik. Okey, dan kamu isi setiap huruf dengan simbol yang berpadanan. Okey, simbol yang berpadanan. So T huruf dia dan simbolnya, P dengan simbol dia, A, G dan I. Okey. Jadi ini ialah simbol-simbol yang mewakili mesej selamat pagi. Jadi kita boleh susunkan dia dalam satu baris lah. Okey, ini simbol dia. Jadi bila kita nak suruh penerima membaca mesej yang kita sampaikan, kita bagi tahulah kunci dia. Kunci dia apa? Menggunakan PicPen Cipher. So dia akan gunakan PicPen Cipher untuk nyah sulit mesej yang telah disulitkan tadi. Ini simbol-simbol ni tadi. Okey, ini cara untuk menukar mesej kepada text cipher menggunakan PicPen Cipher. Okey. Okey, tahukah anda? Okey, PicPen Cipher mempunyai variasi berlainan yang melibatkan penggunaan nombor 0 hingga 9. Okey, variasi PicPen Cipher ini dicipta oleh Thomas Hunter II. Okey, dan raja berikut menunjukkan grid variasi PicPen Cipher ini. Okey, A, B, C, D macam tadi. Dan yang ni dia tambahkan dengan huruf. J, K, L, M, 1, 2, 3, 4, 5. Dan variasinya yang lain-lain lah. So, jadi PicPen Cipher ni kita boleh create yang lain. Dalam variasi yang lain lah. Kamu boleh create kamu punya PicPen Cipher yang sendiri. Okay, kamu punya. Tapi untuk nyah sulitnya kamu mesti bagi kuncinya kepada orang yang nak menerima mesej tadi lah. Kunci dia mesti sama lah. Okay. Kalau yang dah dimodified macam ni ataupun dia tambahkan variasi yang lain, tadi kamu kena bagi variasi yang kamu punya kepada penerima.